Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 W News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict dilantik sebagai Chancellor Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM yang pertama. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict dilantik sebagai Chancellor Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM yang pertama. Manakala Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Seri Suryani Datuk Ahmad dan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Puzi Harun dilantik sebagai Pro-Chancellor. Majlis Pemasyuran Chancellor dan Pro-Chancellor UKKM itu diadakan di World Trade Center di Kuala Lumpur pada 27 Jun. Ketika ditemui pemberita selepas majlis itu, Iwan berkata pelantikan itu adalah untuk memenuhi perlembagaan UKKM sebagai sebuah institusi pengajian khusus dalam bidang keusahawanan dan koperasi. Pelantikan ini bagi memenuhi perlembagaan UKKM dan saya amat yakin dengan adanya program-program termasuk yang telah diberi akreditasi terkini di UKKM itu dapat membuka ruang kepada rakyat Malaysia untuk memilih UKKM ini melanjutkan pengajian tinggi dalam bidang pentadbiran dan pengurusan koperasi dan juga keusahawanan negara. Pada majlis ini, Iwan turut melancarkan dua program terbaru UKKM iaitu program Dr. Falsafah Keusahawanan dan program For Excellence Ijazah Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Koperasi Kepujian. Beliau percaya program ini mampu menarik minat rakyat Malaysia yang sedang bekerja untuk melanjutkan pengajian di UKKM. Iwan berkata program ini amat sesuai untuk golongan bekerja kerana ianya dilaksanakan selepas waktu bekerja. Selain itu katanya, ia juga adalah alternatif kepada mereka yang sudah bekerja tetapi berhasrat meningkatkan pencapaian dalam bidang akademik. Pada hari ini juga kita telah melancarkan dua program terbaru di UKKM. Yang pertama itu adalah program Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang keusahawanan dan juga program For Executives. Dan saya percaya program ini mampu menarik minat bagi rakyat Malaysia yang sedang bekerja untuk melanjutkan pelajaran pengajian di UKKM kerana ianya dilaksanakan selepas waktu bekerja petang dan kuliahnya diadakan pada waktu malam. Saya percaya ini adalah satu alternatif pengajian bagi mereka yang sedang bekerja tetapi mahu memperoleh tahap akademik yang lebih besar. Iwan percaya dengan program-program terbaru dan inisiatif yang dilaksanakan oleh UKKM dapat mampu membantu gerakan koperasi negara terutama terkait dengan pentadbiran dan pengurusan gerakan koperasi. Penawaran pengajian di UKKM kepada pelajar-pelajar Bumi Putera di negara. Saya percaya saya sangat-sangat mengalulukan belia-belia lepasan SPM, STPM, lepasan matrikulasi yang belum mendapat tempat melalui proses UPU itu, sekiranya belum ada tempat lagi, maka boleh memohon untuk melanjutkan pengajian di UKKM. Pada sidang media ini juga, Iwan memaklumkan UKKM buat julung kalinya menawarkan tajaan bagi pengajian kepada 3 rakyat Palestin di peringkat pengajian Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah dengan kos pengajian sehingga RM70,000 untuk seorang pelajar. Daripada 3 pelajar Palestin itu, seorang daripadanya akan mengambil ijazah Doktor Falsafah dalam bidang keusahawanan. Manakala 2 lagi bakal mengikuti pengajian ijazah sarjana pengurusan koperasi.
Pelajar dari Palestin itu juga merupakan pengambilan pertama pelajar antarabangsa di UKKM. Iwan menyerahkan sendiri surat tawaran pengajian kepada Muhammad Abu Daga, Kansela pertama Kedutaan Palestin ke Malaysia yang mewakili Duta Besar Palestin ke Malaysia sebagai simbolik. Menurut Iwan, ia adalah susulan daripada pertemuan beliau dengan Ketua Delegasi Palestin dalam persidangan Menteri-Menteri Koperasi Sedunia di Jordan April lalu. Pada hari ini juga kita telah menyampaikan tawaran pengajian kepada pelajar-pelajar, saya dipahamkan 3 orang daripada Palestin yang mahu melanjutkan pengajian ke UKKM. Ini susulan dengan perbincangan saya dengan Ketua Delegasi Kerajaan Palestin dalam persidangan Menteri-Menteri Koperasi Sedunia di Jordan pada bulan April yang lalu, di mana dalam kenyataan negara yang telah saya sampaikan, antara lainnya saya telah menyatakan tentang pewujudan UKKM, aspirasi kita dan program-program pengajian yang ada di UKKM, dan negara Palestin merupakan yang pertama mengadakan perbincangan dengan delegasi Malaysia pada ketika itu, dan hari ini kita telah menyampaikan tawaran pengajian kepada 3 orang pelajar daripada negara Palestin tersebut. KUSKOP menyediakan lebih 8 juta ringgit untuk melaksanakan fasa pertama dan kedua projek tamu desa di Sarawak. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyediakan lebih 8 juta ringgit untuk melaksanakan projek tamu desa di Sarawak bermula tahun ini. Menterinya, Dato' Iwan Benadik berkata, daripada jumlah itu, sebanyak 1.995 juta ringgit diperuntukkan bagi fasa pertama dan 7 juta ringgit untuk fasa kedua. Katanya, sebanyak 13 tapak tamu desa dikenal pasti di Sarawak untuk dinaik taraf bagi fasa pertama, iaitu di kawasan Satok, Sungai Apong, Taman Mas Jaya Baru, Luak, Tedungan, Kampung Besa, Pebahanan, Beluru, Lapok, Batang Air, Matu, Simunjan, Serike dan Selangau. Menurut Iwan, projek tamu desa ini bertujuan menyediakan atau menaik taraf ruang niaga atau pusat niaga penjaja dengan infrastruktur yang lebih kondusif serta memberi akses pemasaran produk jualan yang lebih berkesan. Beliau berharap pelaksanaan projek tamu desa ini akan meningkatkan lagi sosioekonomi penduduk setempat melalui peluang berniaga serta mewujudkan peluang pekerjaan baru kepada penduduk setempat. Iwan berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan usahawan, koperasi, penjaja dan peniaga kecil peringkat daerah MPUK-PPD Sarawak di Raya Hotel Convention Center di Kuching, Sarawak pada 25 Jun. Iwan berkata, Kementerian Kewangan telah meluluskan peruntukan secara one-off sebanyak 10 juta ringgit kepada KUSKOP untuk pelaksanaan projek tamu desa tahun ini di Sabah dan Sarawak. Bagi fasa pertama, Kementerian memperuntukkan sebanyak 1.995 juta ringgit kepada Sarawak dan 7 juta ringgit bagi Sabah. Manakala untuk fasa kedua pula, Sarawak akan menerima peruntukan yang lebih besar daripada Sabah, iaitu 7 juta ringgit, katanya. Mengenai mesyuarat itu, Iwan berkata 2 agenda dibincangkan, iaitu pelaksanaan MPUK-PPD dan pembangunan premis tamu desa di Sarawak tahun 2024. Katanya, MPUK-PPD telah dilaksanakan secara rintis di daerah-daerah negeri Sabah pada tahun lepas, dan pada tahun ini KUSKOP berhasrat untuk memperluaskan pelaksanaan majlis ini di negeri-negeri lain. Iwan berkata pada tahun ini KUSKOP merancang pelaksanaan MPUK-PPD di Sarawak dan beberapa negeri di Semenanjung. Dengan adanya majlis ini, KUSKOP yakin ia dapat membantu usahawan koperasi, penjaja dan peniaga kecil untuk membangunkan ekonomi setempat melalui produk atau perkhidmatan yang disediakan oleh KUSKOP dan agensi-agensi di bawahnya, termasuk agensi kerajaan negeri dan persekutuan yang berkaitan.
Ini seterusnya dapat merapatkan jurang dan meningkatkan kerjasama di antara usahawan, koperasi, penjajah dan peniaga kecil, pemimpin setempat serta jabatan dan agensi di peringkat daerah, katanya. Iwan berharap pelaksanaan MPU KPPD dan program tamu desa mendapat sokongan dan kerjasama padu daripada Kerajaan Sarawak agar matlamat KUSKOP membantu memperkasa usahawan kecil dan koperasi tercapai. Sementara itu, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat, mengalu-alukan usaha dan komitmen Kerajaan Persekutuan melalui KUSKOP untuk membantu usahawan Sarawak, terutamanya dari segi penyediaan infrastruktur yang lebih kondusif. Kami menghargai penyediaan peruntukan untuk projek tamu desa di Sarawak dan akan berusaha memastikan pelaksanaan berjalan lancar untuk manfaat golongan sasaran, katanya. Selepas mesyuarat itu, Iwan turut menyampaikan surat pelantikan pegawai penguasa kepada pihak berkuasa tempatan PBT bagi program pembangunan tamu desa di Sarawak. KUSKOP akan memantau secara terperinci perkembangan pelaksanaan subsidi diesel. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan memantau secara terperinci perkembangan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel kepada industri perniagaan. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata pemantauan tersebut turut mengambil kira maklum balas daripada pihak industri mengenai kesan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel yang dilaksanakan sejak 10 Jun lalu. Iwan berkata KUSKOP sentiasa membawa ruang untuk menerima pandangan dan cadangan daripada pemain industri selain boleh mengemukakan perkara tersebut secara bertulis kepada KUSKOP untuk dibawa ke mesyuarat Kabinet. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia, Pengilang, di Kuala Lumpur pada 26 Jun. Katanya beliau sedia maklum mengenai keputusan yang dibuat oleh kerajaan ini mempunyai kesan terhadap rantaian bekalan dalam negara. Di bawah pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel, kerajaan telah memperkenalkan program bantuan subsidi madani, Budi Madani. Budi Madani memperkenalkan kad fleet di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS, membabitkan 33 jenis kenderaan pengangkutan awam dan barangan serta bantuan subsidi tunai RM200 sebulan kepada pemilik kenderaan diesel bersendirian. Logo terbaru Koperasi Lembaga Getah Malaysia KOPGET dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict melancarkan logo terkini Koperasi Lembaga Getah Malaysia Berhad KOPGET di Renaissance Hotel di Kuala Lumpur pada 26 Jun. Pada masa yang sama, beliau turut melancarkan pemasyuran patuh syariah KOPGET dan penyampaian sijil pematuhan syariah KOPGET. KOPGET didaftarkan di bawah Akta Koperasi 1993 pada tahun 1949 dan dikenali sebagai The Rubber Research Institute Staff Cooperative Society Limited. Objektif utama penubuhan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan taraf sosioekonomi anggota-anggotanya. Ketika berucap pada majlis itu, Iwan berkata, koperasi berupaya menjadi wadah yang dapat membantu anggotanya memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan ekonomi melalui aktiviti perkumpulan. Katanya, penyertaan anggota dalam aktiviti koperasi mampu meningkatkan pendapatan mereka sekaligus menjana pendapatan negara. Malah, jika dilihat kepada pertumbuhan koperasi di seluruh dunia, hampir 1 bilion penduduk di seluruh dunia mendapat manfaat daripada aktiviti perniagaan koperasi termasuk menyediakan peluang pekerjaan kepada anggotanya, katanya. Sehubungan itu, Iwan menyeru kaki tangan Lembaga Getah Malaysia yang masih belum menyertai KOPGET supaya menyertai koperasi ini. Dengan jumlah perolehan KOPGET sebanyak 2.03 juta ringgit dan jumlah aset sebanyak 5.76 juta ringgit, Iwan yakin KOPGET berjaya memberi banyak manfaat
dalam menjaga kebajikan anggota-anggotanya yang kini seramai 668 orang sepanjang tempoh penubuhannya. Peruntukan 12 juta ringgit memanfaatkan lebih 800 usahawan belia di bawah program TubeX. Seramai 805 usahawan belia Bumiputra berjaya dilatih di bawah program Tunas Usahawan Belia Bumiputra Tube tahun ini yang melibatkan peruntukan berjumlah 12 juta ringgit. Program yang dijenamakan sebagai TubeX bersempena tahun ke-10 penganjurannya tahun ini dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Seramai 150 peserta Zon Utara, Zon Pantai Timur dan Zon Tengah Selatan telah diraikan semasa sesi temu mesra atau Meet and Greet TubeX pada 11 Jun yang telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict. Program yang turut dilaksanakan di Sabah dan Sarawak pada Mei lalu menawarkan geran permulaan perniagaan sehingga RM15,000 kepada setiap peserta. Program berbentuk latihan asas keusahawanan ini bertujuan memupuk semangat keusahawanan dan membina ketahanan diri dalam kalangan usahawan belia Bumiputra berusia 18 hingga 30 tahun bagi mengendalikan perniagaan mereka serta melahirkan lebih ramai pencipta pekerjaan atau job creator sekaligus menangani masalah keboleh pasaran dalam kalangan belia. Menurut Iwan, sejak mula dilaksanakan pada 2014, seramai 7,738 alumni Tube telah berjaya mewujudkan 13,866 peluang pekerjaan dan menjana nilai jualan terkumpul berjumlah 154.38 juta ringgit hasil daripada perniagaan yang dijalankan. Di pihak kementerian pula, seiring dengan keberhasilan program Tube ini, KUSKOP terus komited dalam usaha memperkasakan ekosistem keusahawanan negara sejajar dengan visi Dasar Keusahawanan Nasional 2030 atau DKN 2030. Pengerusi SME Corp Malaysia, Tan Sri Bernard Gilok Dompok dalam ucapan aluannya pula berkata, program TubeX kembali diadakan secara bersemuka atau fizikal dengan beberapa penambahbaikan yang dilakukan dari segi pengubahan modul pembelajaran latihan asas keusahawanan serta lain-lain pengisian program agar ia lebih segar dan mengikut keadaan semasa serta nilai-nilai keusahawanan terkini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Rizal Naini berkata, sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam pembangunan PMKS di Malaysia, tumpuan akan turut diberikan dalam pembangunan usahawan belia Bumiputra. Kami mengharapkan dengan sokongan berterusan kepada alumni Tube, mereka dapat mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat seterusnya demi meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara, khususnya dalam mewujudkan peluang pekerjaan baru dan meneroka pasaran ekspor. Pada majlis sama, Iwan turut menyampaikan sijil tamat kursus kepada peserta TubeX serta anugerah rancangan perniagaan terbaik dan peserta terbaik. Beliau turut menyaksikan majlis pertukaran memorandum perjanjian MOA antara SME Corp Malaysia dan P2P Nusa Capital Sendirian Berhad. MOA ini adalah bersempena pelancaran pembiayaan pinjaman alternatif di bawah Bumiputra MSMEs Financing Initiative BMFI bagi program peningkatan enterprise Bumiputra BIP yang menyediakan pembiayaan modal kerja sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan sehingga 3.5% setahun. Hadir sama semasa sesi Meet and Greet TubeX dan pelancaran BMFI BIP adalah Ketua Setiausaha KUSKOP Datuk Sri Suryani Ahmad. Wan An